A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada ahli bait, kepada para pengikut baginda, dan kepada orang-orang Islam semuanya, muslimin dan muslimat sehingga hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada malam ni kita dapat berada dalam majlis ilmu yang kita harapkan akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada majlis ini dan juga kepada orang-orang yang berada dalam majlis ini insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan kembali lagi bersama-sama dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi kita akan sama-sama membaca pada malam ini ialah hadis Ats-Tsani, hadis yang kedua. Jadi alhamdulillah pada malam ini yang pertamanya dah ada meja. Yang keduanya meja berkilat lagi ni. Yang kedua kita ada kertas, masing-masing ada kertas insya-Allah. Terjemahan kepada hadis yang kedua. Jadi memandangkan masa yang agak cemas, agak kurang kita pada malam ni. Jadi saya terus bacakan hadis ni dan kemungkinan kita akan tidaklah sempat untuk menghuraikan setiap patah perkataan daripada hadis ni, tetapi kita akan cuba melihat kepada perkara-perkara penting yang dah disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang panjang. Jadi kalau hadis yang pertama pada sebelum daripada ni kita terpaksa menghabiskan 2 sesi baru nak habis. Jadi pada malam ni mungkin 2 juga. Tapi saya cuba habiskan 1. Saya cuba walaupun hampir mustahil. Hadis Ats-Tsani. Hadis ini an Umar radhiyallahu anhu qala. Jadi saya baca terjemahan terus, saya terjemahkan terus daripada Umar radhiyallahu anhu. Aidan, kalau setengah-setengah dia kata aidan. Aidan ni maknanya juga. Jadi hadis ini juga diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu sebagaimana sama dengan hadis yang pertama, iaitu hadis niat, juga diriwayatkan oleh Umar. Kemudian radhiyallahu anhu adalah gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi. Jadi kalau saya tak boleh, kalau saya tak boleh. Dr. Kamarul radhiyallahu anhu tak boleh. Itu dah melampau tapi orang-orang Syiah mungkin buat macam tu. Nanti kita cerita pula tentang Syiah ni. Syiah ni bukan ahli sunnah wal jamaah, satu golongan yang kita boleh anggap sesat saya katakan. Tapi jadi mereka ni memuliakan imam-imam mereka. Imam-imam ni ialah ketua-ketua mereka, sehingga mereka mengatakan pun radhiyallahu anhu juga. Bagi kita hanya sahabat saja radhiyallahu anhu. Kalau orang lain daripada sahabat mungkin kita kata rahimahullah. Mungkin kita kata. Jadi an Umar, daripada Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ketika nahnu julus, nahnu kami, julusun duduk. Duduk ni bila? Duduk lepas sembahyang ke, duduk dalam masjid saja ke, duduk sambil-sambil orang panggil sekarang lepak-lepak ke, ataupun jadi zaman dahulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mereka duduk ni ialah di masjid lah. Kalau kita ni banyak duduk kedai kopi, ada juga sekarang ni kedai mamak kalau di Malaysia. Tapi di zaman Nabi ni duduk dalam masjid. Alhamdulillah. Jadi berbeza kalau kita duduk kedai kopi, dia sembang dia lain tak? Sembang mengaruk-ngaruk kadang-kadang tak? Tapi bila duduk dalam masjid dia berbeza. Jadi zaman Nabi yang duduk hanyalah dalam masjid. Jadi duduk di sini julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari. Jadi dia tak sebut ini hari apa, tapi dia sebut
zata yaumin saja, pada satu hari. Iz ni tiba-tiba, tola'a ni maknanya muncul secara tiba-tiba. Dia seperti tola'a ni, tola'al badru alaina, yang kita duduk apa ni kalau sambut maulud tola'al badru alaina, itu maknanya telah muncul bulan ke atas kami, itu maksud dia. Jadi tola'a ni tiba-tiba muncul. Rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadis thiyabi, bersangatan putih pakaiannya. Jadi putih maknanya putih melepak lah kita panggil. Bukan pakai sabun beris ke sabun top ke, bukan tapi pakaian dia putih. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan pakaian putih ni dalam hadis, dalam penjelasan hadis, dia kata tidak ada yang tidak putih pada pakaian dia. Kalau kita kadang-kadang ada juga putih tak, tapi kadang-kadang ada ketayap ni, ada juga apa ni, Makkah sini, Brunei Darussalam ke, ada masjid sini, ada tu tak putih tak putih penuh. Ini syadid ni bersangatan, bayadus siyabi, pakaian dia semua putih. Kemudian syadidus sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya, pakaian putih, rambut dia hitam, maknanya tidak ada putih-putih ke, ataupun kalau orang sekarang ni dye tau. Ada dye pula tu, rambut dah elok-elok hitam apa tu. Dan juga tidak ada, maksudnya tidak ada uban pun tak ada sini La yura alaihi asarus safar, tidak ada padanya, tidak kelihatan padanya asarus safar, kesan-kesan perjalanan. Maksud kesan-kesan perjalanan ni ialah kalau orang berjalan jauh, dia mungkin nampak ada debu-debu. Ini perjalanan pada pasir dulu mungkin penat, nampak dia kelihatan penat, mungkin pakaian dia kotor sikit, mungkin ini tidak ada langsung Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Jadi maksudnya orang, daripada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni, orang sahabat-sahabat Nabi ni, cerita ni berlaku di Madinah. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni semua mengenali di antara satu sama lain. Jadi di Madinah tu ramai orang, tapi semua mereka ni kenal. Ini kelebihan para sahabat ni. Mungkin kita tak ada sekarang perkara ni. Kita sekarang ni mungkin tak kenal tau. Kadang-kadang pernah tengok kata di masjid, tapi tak kenal kan. Tapi mereka ni kenal. Sebab mereka ni rapat di antara satu sama lain. Jadi yang berlaku pelik dalam hadis ni, dan bukan dalam hadis ni, minta maaf dalam apa yang diucapkan, apa yang berlaku ni ialah, kalau kami kenal, mesti dia ni tak nampak perjalanan, tak nampak berjalan Kalau dia berjalan daripada jauh, tak kenal, tapi tak nampak macam dia berjalan. Jadi ada kontradiksi kat situ Jadi kemudian dia kata, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia duduk kepada Nabi. Jadi dia datang masuk, duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk tu bukan duduk jauh, tapi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Fa asnada ni menyandarkan lutut kepada lutut. Maknanya lutut siapa kepada lutut siapa? Lutut dia tu, orang tu menyandar tu maknanya rapat rapat kepada lutut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya belaga lutut. Ini orang panggil, orang kita dulu panggil belaga lutut Belaga lutut tu maknanya habis rapat tu, habis. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Kemudian dia meletakkan dua tapak tangannya ni macam orang kita solat kalau kita solat tahiyat jadi kita letakkan tapak tangan kita di atas kepala lutut kita. Tetapi dalam hadis ni dia kata wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, dia meletakkan dua tapak tangan tu di atas peha Nabi. Maknanya bukan peha sampai dalam tu tapi maknanya dia letak tu. Jadi huraian ulama-ulama tentang keadaan ni ialah, begitulah cara sepatutnya orang yang hendak menuntut ilmu. Ni kita ni susah lah. Jadi kalau tak nak duduk depan tu guru, duduk depan ni semua macam mana tak. Tapi maknanya ialah tak boleh duduk jauh, tapi janganlah pula bini-bini mari duduk kat sini, susah pula kita. Jadi semua dia kata ialah mesti kalau kita ni nak belajar, dia kata terutama di zaman dulu Zaman dulu mikrofon mana ada tau. Jadi tak dengar Jadi
Itu cara yang diajar oleh Jibril untuk belajar, dia kata. Kemudian faqala qala, kemudian dia pun berkata, ya Muhammad, lelaki itu berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Jadi dalam hadis ni dia panggil nama. Dia panggil ya Muhammad. Dia tak panggil ya Syekh ke, ya Tok Guru ke, ya Imam ke, tak panggil ya Rasulullah ke. Ini pelik. Kerana kalau ikutnya sahabat-sahabat Nabi ni tidak boleh memanggil Nabi dengan nama. Itu larangan dalam Quran. Sebutkan bahawa sahabat tak boleh panggil Nabi Muhammad tak boleh. Dia kena panggil Rasulullah ke, Nabi Allah ke, ataupun dipanggil, paling kurang kena dipanggil ya Abul Qasim. Wahai Amr ni ayah kepada Qasim. Qasim tu siapa? Qasim tu ialah anak kepada Nabi. Jadi bila dia panggil macam ni, dia panggil Nabi ni, panggil Muhammad je, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Sebenarnya orang start pelik kat sini. Sebab dia ni nampak macam pakai okey, macam baik, datang belajar dekat dengan Nabi, tapi tiba-tiba tanya ya Muhammad. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil Islam, ceritakan tentang kepada aku tentang Islam. Dalam hadis ni dia sebutkan Islam nombor 1 soalan dia. Kemudian yang kedua iman. Kemudian yang ketiga ihsan. Jadi turutan dia macam tu lah. Nombor 1 Islam, nombor 2 iman, nombor 3 ihsan. Kemudian barulah dia tanya tentang hari kiamat dalam hadis nanti. Jadi mengikut penjelasan ulama-ulama, dia kata mana lebih penting kalau ikutnya kan? Iman ke Islam? Kalau kita ni mana lebih penting? Iman ke Islam? Kalau ikutnya tak. Kalau ikutnya iman tak. Sebab dalam Quran sebutkan, kalau Quran sebutkan, dia sebut al-mu'minun, innamal mu'minun. Dia sebut iman. Jarang dalam Quran ni sebut orang-orang Islam ni macam ni, orang Islam macam ni. Dalam Quran sebut iman macam ni. Jadi kenapa dalam hadis ini disebutkan Islam dulu, tak sebut iman dulu? Jadi jawapan oleh ulama-ulama hadis, ada 2 jawapan dah saya pilih. Nombor satu jawapannya ialah, dia kata ini hadis ini yang kita baca pada malam ni adalah diriwayatkan oleh Muslim. Tetapi ada diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tirmizi. Dia kata, dia tanya orang itu tu, lelaki yang datang tu, dia tidak tanya Islam dulu, tapi dia tanya iman dulu. Macam tu Jadi itu satu jawapan. Jadi kesimpulannya daripada situ, berbeza riwayat hadis. Ada riwayat kata Islam dulu sebagaimana yang kita baca pada malam ni, dan ada yang meriwayatkan kata ditanya soalan tu iman dulu. Itu nombor 1. Yang kedua, jawapan nombor 2, ulama-ulama kata bila kita berdepan dengan orang, bila kita berjumpa orang, kita tak tanya dia ni orang beriman ke tak. Kita tak tanya macam tu lah. Macam kena kita datang ke Brunei ni, kata ni dia ni orang beriman ke tak. Orang tak tanya tak. Sebab iman dalam hati lah, kan gitu iman ni kepercayaan, tapi orang akan tanya Islam ke tidak, kan gitu. Kalau orang tanyalah kalau orang kita kata orang sembelih kata binatang kata. Kita tengok orang sembelih. Jadi kita akan tengok situ, makanan ini halal. Kerana apa? Kita tak kata kerana disembelih oleh orang yang beriman. Ini hebat sangat tak? Macam tu tak? Orang tak buat macam tu. Biasa orang kata binatang ini halal kerana slaughtered, disembelih oleh orang Islam. Jadi cukup macam tu Kalau kita makan ayam ni banyak-banyak ni kat sini kat kita nak. Siapa yang sembelih ni? Ayam dari mana? Kita kata, ayam ini dijual di pasar Songli. Kemudian siapa yang sembelih? Dia tulis tu sembelih oleh orang Islam. Jadi cukuplah kita. Tak perlu tanya dia beriman ke tak. Jadi maknanya kat sini Islam tu ialah kita start daripada zahir Daripada zahir kita pergi ialah kita tengok Islam. Yang iman tu kemudian tengok. Bukan tak penting. Bukan masalah penting tak penting, tapi masalah zahir batin Jadi itu adalah begitu juga orang nak kahwin tau.
Awak nak kahwin awak tak tanya, imam tak tanya awak ni Islam ke beriman ke tak. Kalau tanya macam tu semua, tanya anak apa ni yang nak kahwin tu, awak ni beriman? Oh, susah nak cakap dah. Memanglah saya beriman lah. Kita tanya, tak boleh tanya tu tanya Islam ataupun tidak. Orang nak kahwin, orang datang dari Jerman kata. Tiba-tiba dia masuk Islam, kita tak kata dia masuk iman. Jadi itulah kesimpulan dia. Sebab itulah kata secara zahirnya kita akan start dengan al-Islam. Okey, jadi dia tanya, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas solah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi inilah yang kita panggil sebagai rukun Islam. Jadi daripada hadis inilah yang kita semua ni sampai kepada hari ini, bila kita sebut rukun Islam apa? 5 perkara ni. Jadi saya tak nak hurai dah detail ni, sebab insya-Allah nanti dalam hadis yang ketiga nanti insya-Allah akan ada penjelasan detail tentang perkara ni. Jadi cukuplah sekarang ni ialah sekadar kita tahu bahawa Nabi sebutkan 5 perkara. Jadi oleh kerana itulah sampai sekarang bila kita kata rukun Islam berapa? 5 perkara. Tak ada orang tambah tak ada orang kata. Sebab apa? Kalau dia tambah ni pula rukun Islam berapa? 10. Maknanya dia ni lebih pandai daripada Nabi pula dah. Sebab Nabi dah kata 5. Jadi 5 lah. Sampai sekarang kita pakai 5. Seterusnya ialah dia kata qala sadaqta. Kata lelaki itu sadaqta. Benar awak. Betul gitu. Qala, kata Sayyidina Umar pula, kata Umar pula ni, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami peliklah. Sebab dia bertanya, dia yang kata yes, betul. Dia yang membetulkan pula. Jadi seolah-olahnya kalau orang tanya macam tu, orang panggil, kalau orang Kelantan dia panggil nak sudi. Bukan nak sudu. Sudu ni itik Sudi tu nak test. Macam seolah-olahnya. Apa dia Islam? Seperti budak sekolah kan. Kita nak interview. Kita interview tanya dia tu, bukan pen-interview tu tak tahu. Pen-interview tu tahu, tapi nak tengok budak tu tahu tak tahu. Jadi dalam ni, sebab itulah Sayyidina Umar kata, pelik kami, fa'ajibna, kami ta'ajub. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, dia membetulkan. Membetulkan maksudnya dia mengatakan betul ataupun salah. Qala fa akhbirni anil iman. Seterusnya lelaki tersebut bertanya, beritahu aku tentang iman. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi kata, kamu beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat, dan kamu beriman dengan qadar baiknya dan tidak baiknya, ataupun kita sebut sekarang ni qada dan qadar kita. Jadi yang kedua ni ialah soalan ni tanya tentang iman. Apa dia iman? Kita sebut pada hari ini ialah rukun iman. Jadi rukun iman tu 6 sebagaimana yang ada daripada hadis ni. Jadi dalilnya ialah bila orang tanya dalil, kita sebut rukun iman 6, rukun iman 6 ni daripada mana ambilnya? Daripada hadis ni. Jadi hadis ni masyhur sangat-sangat masyhur dan dipanggil sebagai hadis Jibril dia panggil. Jadi kalau orang sebut dalam hadis Jibril, hadis mana hadis Jibril? Hadis ni. Habis saya pun tak nak hurai juga dulu ni. Sebab rukun iman habis rukun iman. Seterusnya dia kata pula fa akhbirni. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan pula. Jadi Islam, iman, ihsan, semua tu tajuk kita pada malam ni. Iman, Islam, ihsan. Islam, iman, ihsan. Apa dia ihsan? Kalau kita ihsan ni pusat tu lah. Mana? Pusat ihsan ataupun ihsan dia kata ihsan kepada ibu bapa. Ihsan buat baik itu kalau ikutnya dari penggunaan bahasa kita. Ihsan ni ikut bahasa kita ni ihsan sikit
daripada perkataan hasan. Hasan ni maknanya baik. Bila ihsan maknanya membuat satu benda tu dengan lebih baik dan memperbaikkan lagi. Dah baik, buat yang baik lagi. Seperti kita solat itu kita panggil ihsan dalam solat. Maksudnya kita solat dah baik dah, tapi buat dengan lebih baik lagi. Baca cukup, ini cukup, duduk dengan betul, semua tu tangan macam mana, semua tu ada semua tu. Itu nama dia ihsan dari segi bahasa. Tetapi dari segi sini, apa dia ihsan? Dia kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu dia ihsan. Ihsan ni ialah kamu beribadah kepada Allah, kamu menyembah Allah, kamu tunduk pada Allah, kamu ikut perintah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olahnya kamu melihatnya. Dia tak samalah. Kalau kita buat satu benda, orang tengok dengan orang tak tengok. Macam pekerja tau. Pekerja ni kalau bos ada, buat baik, semua elok. Bila bos tak ada, alhamdulillah. Jadi buat letapukan, bubuh kan. Gelas pun tak basuh kan. Macam tu kalau restoran minta maaf lah, ada orang terlibat. Jadi itu tu maknanya tidak ihsan itu kan. Jadi ihsan ni kita beribadah kepada Allah seperti mana Allah ni sedang melihat kita. Ka'annaka tarahu, minta maaf, sebagaimana kamu melihat Allah. Begitu. Macam Allah ni, kita lihat Allah ni. Tapi jangan kata kita melihat Allah pula. Ka'annaka, ada ka tu ka tu seolah-olah maksud dia. Bukan saya beribadah kepada Allah, saya nampak ni Allah, nampak mana? Nampak mana? Itu dah mengarut tu. Itu start masuk ilmu lain Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak dapat merasai melihatnya, fa innahu yaraka, rasakanlah bahawa dia sedang melihat kamu. Jadi dua-dua ni adalah ulama kata adalah okey, maknanya boleh diterima sebagaimana dulu kita discuss tentang niat niat dulu ada mungkin wallahu alam saya sebut ke tak sebut, tapi tentang seorang yang melakukan ibadah kerana takut kepada neraka atau kerana nak kepada syurga. Ada orang tanya, bukan tanya saya saya pun ada juga orang tanya, tapi ada orang tanya dulu lagi Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi telah menjelaskan, dia kata orang yang beribadah kerana nak syurga dan juga ataupun kerana takut pada neraka, maka orang itu adalah ikhlas, dia kata. Kerana apa? Kerana syurga itu adalah dari Allah, kerana neraka itu juga adalah ancaman dari Allah. Jadi dalam Quran Allah sebut neraka, Allah sebut syurga. Kalau kita tak takut, kalau kita tak perlu takut, tak boleh takut pada neraka, tak boleh harap nak syurga, apa guna Allah sebut dalam Quran? Allah sebut dalam Quran supaya kita rasa, ada perasaan. Jadi kalau kita beribadah kerana ada perasaan tu, maka dia kata ibadat begitu adalah ibadat yang ikhlas. Maknanya tidaklah mengenai saya beribadah kerana keredaan Allah. Ni pula kata saya beribadah kerana saya takut pada neraka. Awak yang tak ikhlas. Tak betul Ini juga adalah ikhlas. Cuma dia kata ibadat seperti itu, ibadat seperti orang berniaga. Setengah orang kata itu ibadat tajir. Macam orang bisnes ni kan. Sebab apa beribadah? Sebab nak syurga, nak pahala. Imam Nawawi kata itu adalah orang ikhlas. Jangan sebut-sebut bisnes-bisnes. Okay. Jadi seterusnya ni al-ihsan ni ialah kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihatnya, ataupun kalau kamu tidak merasai kamu melihatnya, hendaklah kamu ingat bahawa dia melihat kamu. Seterusnya qala fa akhbirni anis-sa'ah. Dia tanya pula lelaki tersebut bertanya, beritahu aku tentang as-sa'ah. As-sa'ah ni dalam terjemahan tu kita lihat hari akhirat tapi dalam dalam ilmu tauhid, hari akhirat ni ada banyak nama. Ada as-sa'ah, ada al-qiyamah, ada al-akhirah, ada lagi apa lagi? Al-ghasyiyah, ada lagi macam-macam banyak tu Jadi kenapakah nama banyak? Serupalah kan kita, kalau kita orang, kita panggil dia macam-macam. Kita panggil apa?
Mamat pula saya nak sebut. Kita, maknanya nama tu, nama satu benda tu kita panggil nama banyak benda kita panggil. Ini kita panggil mikrofon. Dia ni apa benda? Penangkap suara. Tak tahulah kata. Contohlah Jadi hari akhirat ni yang ditanya kat sini as-saah. Kenapa nama dia as-saah? Dalam bahasa Arab, as-saah ni ialah jam makna dia. Makna dia. Kalau dalam bahasa Melayu, as-saah ni ialah saat satu saat. Orang putih panggil second. Jadi, kenapa nama as-saah ni kenapa hari akhirat dinamakan as-saah? Kerana bila dia berlaku tu dia tak ada lambat walaupun satu saat dia bila time dia tak lari dah. Tak adalah macam kita kan tau. Kita kalau kita janji pukul berapa datang, tengok lambat sikit, tak apalah sebab apa? Sebab ada. Kalau kita, contoh pergi sekolah, kenapa lambat sikit cikgu? Sebab ada jam. Hari akhirat tidak ada. Sama juga seperti nyawa kita. Kalau kita mati masa tu, matilah. Tak ada. Kalau kita mati berapa? Pukul 9 kata malam ni. Minta maaf jangan takut. Pukul 9, 5 minit 30 saat. Point lagi. Kalau ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mati time tu mati. Tak boleh lari jadi kalau tak mati juga. Kemudian dia kata, beritahu aku tentang as-saah. Qala, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi kata, orang yang ditanya tentang kiamat itu, iaitu akulah, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya dia bila nak berlaku, maksudnya sama-sama tak tahu. Kau pun tak tahu, aku pun tak tahu. Iaitu Muhammad pun tak tahu, Jibril pun tak tahu juga. Yang betul, Nabi dah tahu dia tu Jibril tapi orang ni semua tak tahu ni. Orang tengok pelik je, lelaki mana ni. Kemudian lagi dia tanya lagi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Amarat lelaki tersebut bertanya, kalau macam tu beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu. Kemudian Nabi kata, Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Nombor satunya ialah seorang amah ni hamba perempuan, melahirkan tuannya. Dia hamba melahirkan tuannya. Ini apa maksudnya? Maksudnya lepas ni. Kalau zaman sekarang dah tak ada hamba sekarang. Tapi kemudian di akhir zaman mungkin tak ada hamba. Mungkin akan ada hamba balik. Dulu ada hamba dulu. Kita tak sempat kan. Tahun 1400, 1500 dulu, zaman-zaman sultan-sultan dulu ada hamba. Bukan orang Islam yang ada hamba. Semua atas dunia masa tu ada hamba. Slave Bahkan kalau orang-orang putih tu, dia pergi ambil orang Afrika tau. Dia ambil orang Afrika, dia bawa lari ke Amerika tau. Jadi hamba. Untuk menanam pokok tembakau ke apa semua ni. Sebab dia nak perlu bekerja. Dia pergi gari tu. Mudah orang putih orang putih dia buat teruk dulu Kerana itulah ramai orang negro dekat Amerika. Pelik juga rupanya dia pergi tangkap di Afrika tu, dia bawa lari ke sana. Dalam Islam tak boleh pergi tangkap bawa lari macam tu. Dalam Islamnya hamba ni diperolehi melalui peperangan je. Bila tangkap, bila orang tu kalah dalam peperangan, jadi orang yang tu maka dia jadi hamba. Itulah ditukarkan menjadi hamba. Tapi dalam Islam ini, walaupun ada hamba, dibolehkan hamba kerana peperangan, tapi disuruh kita ni memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba ni sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Kerana itulah dalam Islam ini, hamba ni makin kurang. Itu nombor satu. Yang kedua, dalam Islam ini, hamba ni pula tak boleh dibuat suka hati. Kalau kita sekarang lah, suka hati maksud apa? Nak pukul dia ke, tak nak bagi makan ke, kurung ke, ikat ke, tak boleh. Hamba sama dengan, cuma dia bekerja dengan kita. Mesti bagi makanan yang cukup untuk dia, mesti bagi tempat tidur, mesti bagi rehat. Semua tu sama saja. Sebab itulah dalam kisah-kisah Islam dulu, Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia nak pergi ke Baitul Maqdis, bila Baitul Maqdis ni jatuh ke tangan Islam, asalnya orang Kristian punya, orang Kristian tawan. Jadi bila jatuh ke tangan Islam, ketua Baitul Maqdis tu tak nak
tak nak serah kunci Baitul Maqdis tu kecuali dia kata bos kamu datang. Bos di mana? Bos Nuh duduk di Madinah tu. Baitul Maqdis di mana? Nuh di Palestin. Jauh berapa kilometer? 1,500, 1,000 kilometer. Tak nak dia kata, panggil bos kau datang. Jadi datanglah Sayyidina Umar kan. Datang Sayyidina Umar bersama hambanya. Kenderaan satu. Kenderaan satu maknanya unta seekor Jadi bukan macam kereta. Kereta boleh naik 2 orang Ni unta mana naik 2 orang. 2 orang penat unta tu. Jadi Sayyidina Umar ni bergilir dengan hamba dia. Sekali Umar naik, sekali hamba dia naik. Dikatakan pada masa tu dia bergilir-gilir mengikut baca surah Ada kata surah Yasin habis surah Yasin kau naik pula. Habis ni ada kata macam tu tapi dia bergilir. Pakaian hampir sama Sayyidina Umar dengan hamba dia tu. Sampai ke Baitul Maqdis, masa tu giliran hamba tu duduk atas unta. Umar ni tarik unta. Maknanya presiden tarik unta. Jadi orang yang bila sampai ke Baitul Maqdis, ketua Baitul Maqdis tu, Kristian tu, pergi tu sambut orang atas tu, bukan sambut orang bawah. Orang tentera Islam ni kata, "Hei, bukan yang tu Umar yang bawah tu." Sampai macam tu maknanya. Tak boleh beza di antara zaman tu. Maknanya itulah cara orang Islam ni memperlakukan hamba. Tak boleh buat ikut suka hamba ni kan. Jadi macam itulah kalau kita sekarang ni tak ada hamba tapi kita ada, mungkin ada amah, kita ada pekerja kan. Jadi itulah makna sebagai peringatannya kena jaga orang-orang yang kerja dengan kita tu, dia bukan hamba kena jaga dia sebaik-baiknya lah jangan menganiaya dia. Itu yang pertama. Jadi tadi Syekh tu kita bagi waktu kat sikit 10 minit kat saya, dia kata 10 minit lagi baru kita berhenti, lepas tu kita terus solat kata. Jadi saya sedarlah saya. Tak habis lagi kan. Yang kedua wa antaral khufatal uratal alata ri'a asy-sya'i. Itu yang kedua. Yang kedua ni Nabi kata tanda hari kiamat ni ialah apabila kamu melihat al-hufata. Al-hufata ni orang yang tidak ada kasut. Orang yang berkaki ayam lah panggil. Orang yang berkaki ayam. Siapa kaki ayam ni? Kaki ayam ni orang tak ada ni lah kan. Orang tak ada kasut bukan sebab dia tak nak pakai kasut, tapi dia ni memang sebab tak ada kasut. Maknanya menunjukkan miskin dia. Yang kedua al-urata. Al-urata ni orang yang tidak berpakaian. Bukan maknanya bertelanjang, bukan tapi maksudnya pakaian cukup-cukup je, nak tutup tempat-tempat yang patut tutup maknanya orang miskin kata Yang ketiganya al-alata, al-miskin. Ni miskin. Alata ni asalnya orang yang meminta-minta. Jadi al-hufata, al-urata, al-alata, Nabi kata 3 ni ri'a asy-sya'i. Yang keempatnya pula memelihara kambing. Kita tak ada zaman sekarang tau. Kalau negeri Arab tu, kalau siapa-siapa yang pernah pergi naik bas daripada Mekah ke Madinah, kadang-kadang kita tengok tengah-tengah padang tu, tengah-tengah padang pasir, ada kambing banyak tu. Lepas tu ada seorang bawa kayu. Dia ni penggembala kambing. Itu. Tapi tengok-tengok ada four wheel drive satu. Tu style zaman sekarang Style zaman dulu, sebagaimana kita baca kisah Nabi kita, dia ni masa kecil-kecil dulu kerjanya menggembala kambing tau. Jadi cara dia menggembala kambing biasanya lah dia akan keluarlah berjalan dengan kambing tu, bawa kambing tu bagi makan seminggu, 2 minggu baru balik. Jadi habis tu dia makan apa? Dia bawa kurma. Kita ni susah kan, kena bawa periuk, kena masak nasi, susah kita nak makan apa. Dia kurma, kemudian dia nak minum susu kambing tu, purah-purah minum susu kambing, bukan payah. Jadi maknanya orang Arab ni bila ada kambing, ada kurma, dia boleh hidup lah. Zaman dulu zaman sekarang tak boleh dah Jadi masa saya di India dulu, cerita di India sekejap duduk di India dulu, pagi-pagi saya belajar dekat Dioban dulu. Dioban orang tempat belajar hadis tu. Jadi pagi-pagi bawa tu satu tu bekas besar tu, pergi ke rumah orang India tu. Dalam rumah tu dia bela kerbau. Kerbau duduk dalam rumah dia. Adalah dibuat kawasan. Jadi ramailah orang pergi nak pergi beli tu. Kita panggil dut tu susu. Jadi dia ambil, kita bagi bekas dia perah. Bayar
bayar berapa rupi, 10 rupi ke, macam tu lah. Jadi maknanya orang India dia minum macam tu je. Kita ni tak boleh lah, geli kita masak pula, balik masak dulu. Tapi sepatutnya orang Arab dulu macam tu. Dia kambing tu, nasib baik dia tak minum gitu. Kalau jadi anak kambing tau. Dia tadah lah patut dia minum. Jadi inilah kat sini ri'a asy-sya'i, maknanya dia ni membela kambing. Jadi semua tanda-tanda ni ialah Nabi SAW nak cerita mereka ni ialah orang miskin yatatawaluna fil bunyan. Mereka ni tiba-tiba yatatawalu ni maknanya tawil ni panjang mana. Yatatawalu ni maknanya berebut-rebut untuk meninggikan bangunan. Bunyan tu bangunan bunyan, binaan, bunyan. Habis kat situ. Itulah Nabi kata, apa maksud benda ni? Insya-Allah kita akan cerita pula setiap beberapa perkara-perkara dalam ni pada minggu depan insya-Allah. Kalau ada masa, ada umur. Qala thumman talaqa. Kemudian seterusnya kata Sayyidina Umar, intolaqa, lelaki tu bangun terus keluar. Tak tahu siapa dah. Kemudian falabistu maliya. Aku pula dia kata, Umar kata, duduklah beberapa waktu. Maliya ni dia tak sebut berapa hari hari ke waktu ke. Ada setengah ulama kata beberapa waktu. Beberapa waktu ni mungkin sejam, 2 jam, 3 jam macam tu Ada setengah kata beberapa hari, tapi tak apalah. Kita kata duduklah beberapa ketika. Falabistu maliya summa qala li. Kemudian Nabi bertanya kepada aku. Nabi Rasulullah tanya kepada aku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu ke siapa yang tanya, yang datang bertanya? Hari tu ke takdi ke? Kita letaklah bahasa Melayu dalam terjemahan saya tak tahu dia letak apa takdi ke hari tu ke. Jadi yang penting dia tanya. Kata Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adalah cara jawapan yang baiklah yang diajar oleh Sayyidina Umar. Jadi bila Umar ni dalam ilmu hadis dipanggil, kalau ni hadis ni ialah suatu benda yang Nabi berkata atau suatu benda yang Nabi berbuat. Nombor satu Nabi cakap, itu hadis kita panggil. Yang kedua apa yang Nabi buat, tapi dia tak cakap apa-apa, dia buat je. Sahabat tengok, oh Nabi buat macam tu, macam tu. Seperti kata, oh Nabi ambil wuduk, dia basuh 3 kali. Oh, jadi basuh 3 kali. Itu jadi hadis juga tu yang Nabi buat. Yang ketiga ni ialah apa yang Nabi diam. As-sukut. As-sukut ni Nabi, orang buat suatu benda depan Nabi, tapi Nabi tak cakap apa-apa. Ataupun Nabi no comment, ataupun tak marah. Sebab konsep dia, kaedah dia, kalau suatu benda yang dibuat di hadapan Nabi, kalau perkara itu salah, maka benda Nabi tu mesti akan apa? Akan tegur. Kita kata, akan cakap, tak betul ni. Nabi macam tu Kalau Nabi diam, Nabi no comment, bila sahabat buat suatu benda, bermakna benda tu adalah hadis. Contohnya ialah di sini. Di sini apa Umar tanya, Nabi tanya Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu ke siapa yang bertanya tadi? Jawab Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi tak komen jawapan Umar tu. Jadi bermakna apa? Bermakna jawab itulah cara jawapan apabila kita tidak tahu. Bukan kalau kita kan orang tanya, ni jalan nak pergi ke Jerundung mana? Entah. Oh itu style. Itu style bukan. Jadi jawapan yang betul yang diajar oleh sini ialah Allahu wa rasuluhu a'lam. Ataupun kita kata Allahu a'lam. Boleh Ada juga yang pelik-pelik. Allah a'lam, Allah a'lam. Sebut betul tu a'lam, Allah lebih tahu Kemudian qala, kata Sayyidina Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum, dia telah datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Jadi hadis ni panjang dalam kertas saya pun satu muka, dalam kertas tuan-tuan pun kan satu muka juga tau. Jadi bukan pendek-pendek an-nazafatu minal iman, bukan tau. Bersuci sebahagian daripada iman, pendek kan, satu baris tak. Jadi oleh kerana dia panjang, maka kita dah lalui dia tadi hadis lebih kurang. Dan hadis ni penting sebab apa? Dalam tu semua ada benda. Iman ada, Islam ada, ihsan ada. Hari kiamat pun ada, tanda hari kiamat pun ada.
Jadi oleh kerana panjang, maka ulama-ulama telah menamakan hadis ni seperti Ibn Daqiq Al-Aid dipanggil hadis ni dipanggil Ummul Hadis dipanggil. Mak kepada hadis. Mak pula nama mak. Mak ni bukan bagi orang Arab, mak ni bukan mak ada anak, bukan. Kalau orang Mesir tu dipanggil Mesir tu. Mesir, negeri Mesir tu orang Mesir panggil Ummud Dunya dipanggil. Dia orang Mesir lah dia cakap, "Kak, awak datang daripada mana?" "Oh, Malaysia." "Oh, Malaysia." "Mana?" "Brunei." "Oh, Brunei." "Oh, Malaysia, Brunei." Dia kata, "Mesir Ummud Dunya." Jadi kita pun buat main lah pula kat dia. "Mesir Ummud Dunya? Mana abunya?" "Aina abu?" Dia kata. "Mana Abu Dunia mana?" "Awak tahu tak Abu Dunia tu?" "Abu Dunia tu Brunei lah." Saja buat lawak orang Mesir kan. Jadi buat pening orang Mesir. Jadi setakat tu saja, insya-Allah akan datang ni kita akan bincang apa yang disebutkan sini, apa makna Islam, apa makna iman, kemudian tu macam mana akidah yang betul qada dan qadar. Sini dipilih-pilih dalam kitab yang saya baca ni. Jadi saya akan ambil ni Kemudian tu beberapa kesalahan dalam bukan ahli sunnah wal jamaah yang juga berlaku dalam kita sekarang ni. Ajaran bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah, tapi kita banyak kadang-kadang keliru jadi nak betulkan balik bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian tanda-tanda kiamat tadi, kemudian tamatlah kita insya-Allah insya-Allah moga-moga minggu depan kita akan dapat lalui poin-poin penting daripada hadis ni insya-Allah. Yang tadi kita dah faham terjemahan. Jadi setakat itu saja wallahu a'lam bisawab yang mampu saya kongsikanlah dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.